Okay, kita lihat dulu if else if statement. If else if statement ni kita gunakan bila kita ada 3 pilihan atau lebih. So sesuai kita gunakan if else if statement. Okay, ini adalah sinteks bagi if else if statement. Okay, format dia, sinteks dia, kita ada if, lepas tu kita ada expression 1, lepas tu di bawah expression 1 ni dia ada statement 1. Okay, kalau expression 1 ni true, maka statement 1 boleh dilaksanakan. Okay, ini lepas tu yang berikutnya, pilihan berikutnya kita akan guna else if. Else if, lepas tu yang ni expression 2. So di bawah expression 2 ada statement 2. So maksudnya kalau expression 2 ni true, maka statement 2 akan dilaksanakan. Macam itulah kalau expression 3 true, statement 3 akan dilaksanakan. So katalah sekarang ni kita ada expression n. So kalau expression n ni true, maka statement n akan dilaksanakan. Kalau katalah semua expression ni false, expression 1 false, expression 2 false, expression 3 pun false, sampailah expression n pun false, maka else akan dilaksanakan. So last statement akan dilaksanakan. Dalam if else if statement, ia akan dilaksanakan sehingga jumpa expression true. Bila jumpa je expression true, maka akan terus keluar daripada if else statement ni. Kalau dah jumpa je expression yang true, statement di bawah expression tersebut akan dilaksanakan. Lepas tu if else if statement ni akan diberhentikan. Okey, diberhentikan dan compiler akan terus keluar daripada if else if statement ni untuk melaksanakan statement-statement berikutnya. Okey, saya gunakan sinteks ni, saya explain dulu, lepas tu nanti saya akan gunakan contoh untuk explain. Okey, sekarang ni katalah kita uji dulu expression 1. Kalau expression 1 ni true, maka statement 1 akan dilaksanakan. Okey. Lepas laksanakan statement 1, compiler akan terus keluar daripada if else if statement. Dia akan terus keluar. Kejap saya kecilkan sedikit yang ni. Okay, ini adalah if else if statement. Okay, ini adalah if else if statement. So sekarang ni katalah kita uji expression 1, we evaluate expression 1 dulu. So kalau expression 1 ini true, maka statement 1 akan dilaksanakan. Selepas statement 1 dilaksanakan, then if else if statement ni akan diberhentikan, compiler akan terus keluar daripada if else if statement. Okay. Katalah dalam keadaan yang lain pula, expression 1 ni di-evaluate, ia menghasilkan false. Bila ia menghasilkan false, maka expression berikutnya akan diuji. So kalau expression 1 false, maka expression 2 pula akan diuji. Katalah expression 2 ni menghasilkan nilai 3, menghasilkan nilai true, maka statement di bawah expression tersebut akan dilaksanakan. Selepas melaksanakan statement 2 ni, if else if statement akan diberhentikan dan compiler akan terus keluar daripada if else if statement ni. Okay, so compiler ni, kesimpulannya kita boleh buat, compiler ni akan evaluate if else if statement sehingga dia jumpa expression yang true.
once dia jumpa expression yang true, statement di bawah expression tersebut akan dilaksanakan. Selepas tu dia akan terminate if else if statement ni. Dia akan terminate atau berhentikan if else if statement ni. Lepas tu dia akan terus keluar daripada if else if statement untuk melaksanakan statement-statement yang berikutnya. Okay, so sekarang ni kita nak lihat dalam keadaan mana dia akan laksanakan else ni. Else ni otherwise, selain daripada itu. Okay, katalah sekarang ni compiler laksanakan, compiler evaluate expression 1. Dia menghasilkan nilai false. Maka dia akan evaluate pula expression 2. Katalah expression 2 pun menghasilkan nilai false. So, compiler akan evaluate expression 3. Macam itulah seterusnya ya. Katalah dia evaluate masih belum jumpa false. So, katalah dia compiler laksanakan expression yang N. Expression N. Expression N pun jadi false juga. So, semua expression dia dah laksanakan semuanya false. Dalam keadaan tu last kali dia akan pergi buat else. So, bila dia buat else, terus dia akan cetak, dia akan laksanakan last statement ni. Okay, kalau semua expression tu false, maka dia akan laksanakan else dan dia akan laksanakan last statement. Okay. Doktor. Ya. Walaupun last statement tu false, dia akan laksanakan juga doktor? Last statement dia tak uji dah syarat. Oh, okey doktor. Last statement dia tak uji syarat. Last statement tu dia assume macam kalau semua tu bukan yang berkenaan, so the last statement tu dia assume is true. Otherwise, selain daripada itu. Otherwise. Okay? Okey doktor. Kita teruskan ya. Okay, ini adalah penerangan dia. So yang ni orang boleh baca ya, macam tadi saya terangkan. Sekarang ni saya nak gunakan contoh untuk explain how it works. Tapi sebelum tu saya nak terangkan dulu macam mana kita create expression. Sebelum ni kan kita lihat expression yang dah sedia, kita bina. Sekarang ni kita nak lihat macam mana kita boleh create expression daripada suatu problem tu. Okay, kita lihat ini markah dan grade pelajar. So markah dan grade pelajar ni adalah berdasarkan kepada table ni. So diberi bahawa kalau markah pelajar ni antara 80 hingga 100, grade-nya A. Kalau markah pelajar tu 70 hingga 79, markah dia adalah B. Kalau markah pelajar 60 hingga 69, markah dia C. Kalau 50 hingga 59, markahnya D. 0 hingga 49, markahnya F. Katalah ya, markah julat markahnya seperti ini. Dan dalam contoh ni, anggap dia markahnya berbentuk integer macam ni. So di sini kita lihat ada julat 80 hingga 100. So macam mana kita nak bina expression, itu yang saya nak tunjukkan kat sini. Okay, kita akan bina expression di sini macam ni ya. Bila wujud dalam bentuk julat macam ni, kamu boleh create satu expression untuk julat bawah dan satu expression untuk julat atas dan combine dua-dua tu dengan menggunakan AND logical operator. Macam ni ya. 80. So kita create. So markah katalah marks mesti lebih atau sama dengan 80. Ini untuk julat bawah. Okey, ini untuk 80 ni julat bawah. Marks greater or equal to 80. Lepas tu kita create pula untuk satu lagi expression untuk julat atas. So expression dia adalah marks less than or equal to 100. Macam ni. Okay, marks less or equal to 100. Ini untuk julat atas. Dan dua-dua ni, bila ianya julat, okay, ianya julat, kita mesti combine dia dengan menggunakan AND logical operator.
Okay. So kita combine dia dengan menggunakan AND logical operator. Ini cara kita nak create expression untuk yang pertama tu. Boleh faham tak? Boleh? Faham. Faham. Boleh. Cuba buat untuk yang kedua pula ni, cuba you orang buat. Letak jawapan dalam 70 hingga 79. Cuba create, lepas tu letak dalam chat, saya semak. Buat untuk grade B. Okay, letak jawapan dalam chat. Saya bagi kamu 1 minit untuk buat benda ni. Ikut je contoh yang saya bagi tadi. Ini untuk, ini kalau syarat tu dalam bentuk ada range julat. So kamu kena gunakan cara seperti ni. Okay, good. Julat yang kamu bina tu betul. Expression yang kamu bina tu jawapannya betul. Yang untuk yang lain-lain pun sama juga. Kamu kena guna cara yang sama. So untuk contoh ni, kamu boleh lihat kita ada 5 pilihan. Okay, kita ada 5 pilihan. Okay, ini satu pilihan. Ini satu pilihan, yang ni pula satu lagi pilihan, ni satu lagi pilihan dan satu lagi pilihan. So totalnya kita ada 5 pilihan. So disebabkan itu dia lebih daripada 3 pilihan, 3 atau lebih pilihan. So kita kena gunakan if, else, if statement. Sesuai gunakan if, else, if statement. Okay, bila kita create dia dalam bentuk coding, dia akan jadi seperti ni. Yang ni tolong tukar . Yang ni sepatutnya expression 1, expression 5. Saya tersilap letak expression 1, tolong tukarkan jadi expression 5 yang ni. Expression 1 ni maksudnya syarat pertama, syarat 1. Expression 2 ni syarat 2. Expression 3 syarat 3. Expression 4 ni syarat 4. Dan expression 5 ni syarat 5. Else ni dia mewakili syarat yang ke-5. Okay, cara kita nak create if, else, if statement ni macam ni, kita guna if. Lepas tu kita letak expression dia yang kita dah bina tadi. Lepas tu kalau expression itu true, so kita nak dia buat apa? Computer buat untuk kita apa? So kita nak dia print A. Okay, itu yang dilakukan di sini. Yang ni pula else if. So kita letak ini expression yang kedua. Kalau syarat ni betul, so kita nak compiler print untuk kita B. Okay, lepas tu else if lagi sebab kita ada syarat lagi nak letak. So ke 3, kalau syarat ni betul, so kita akan print C. Okay, lepas tu kita
Uji lagi syarat. Syaratnya adalah, yang ni syaratnya, so ini adalah expression yang keempat. Kalau ianya betul, so kita letak di sini, kita print di sini D. Okay, lepas tu else, kita letak else sebab kita kata kalau dia bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, maka ia adalah F. Okay, kita buat satu assumption seperti itu. So kita buat satu assumption that else tu akan memenuhi syarat 5 ni. Okay, kita juga kalau tak nak letak else terus macam tu, kita juga boleh create macam ni. Okay, kalau kita tak mau letak macam tu, kita juga boleh buat seperti ni. Okay, kita letak syarat. Okay, kalau markah ni lebih besar atau sama dengan sifar dan kurang atau sama dengan 49. So dia apa? Dia akan cetak F. Boleh juga kita buat seperti ni. Kita guna else if. Kita letak semuanya syarat macam ni. Kita tak ada else, boleh je. Kalau kamu nak create macam ni, tak nak letak else, boleh je. Tapi kalau kamu nak kata selain daripada jawapan di atas, selain tu adalah F, boleh juga. Ikut kesesuaian masalah yang kamu nak solve. Okay, kamu juga boleh buat coding ni seperti ni ya. Just saya tunjuk beberapa cara kamu boleh create coding. Kamu juga boleh letak syarat seperti ini. Kamu tak nak letak lebih kecil daripada 80, lebih kecil sama dengan 80. Kalau katalah kawan kamu buat coding seperti ini masih lagi betul macam ni. Nampak tak? Sama juga maksudnya. Much less than 80. So 79 Kalau kamu ubah yang ni jadi 79. Ini jadi 70. Boleh juga macam tu, tak salah. So sebab tu bentuk coding tu boleh berbeza jika output yang sama. Saya ubah yang ni jadi 60. Boleh juga macam ni. Sama je maksud dia. Ini jadi 50. Boleh juga. Okay? Boleh faham tak? Semua ni yang macam tadi pun boleh. Boleh sama je semuanya boleh buat semua cara ni. So bila kamu coding, kalau coding kamu lain daripada kawan kamu, tak bermaksud kamu buat coding salah. Kamu tengok jawapan. Kalau jawapan sama, maksudnya betul lah tu. Okay, kita juga boleh buat coding seperti ni. Bila menggunakan julat, so julat atas tu kita abaikan, kita cuma letak julat bawah sahaja. Kita masih boleh dapat jawapan yang sama. Okay, kita masih boleh dapat jawapan yang sama. Kita macam ni, tadi kan dia ada julat atas. Ini julat atas. Ini julat atas. Okay, ini julat bawah. Kita juga boleh ubah coding tu, kita remove semua julat atas, kita just letakkan julat bawah sahaja. Kita masih menghasilkan jawapan yang sama. Okay. So automatically kita tahu kalau markah tu kurang daripada 80, dia terus akan pergi pada syarat yang kedua. So dia tak perlu lagi uji syarat tu di sini. Tak perlu lagi uji syarat tu di sini. Memang automatically dia akan pergi ke yang syarat yang kedua ni. Okay, kalau kamu tanya saya dari segi coding, yang mana lebih efisien? Ini ke ataupun yang ni?
saya akan kata coding ini lebih efisien. Okay, kenapa coding ini lebih efisien? Saya lihat dari aspek masa pemprosesan komputer. Okay, coding ni dia mengambil masa yang lebih sedikit berbanding dengan coding sebelumnya. Macam coding ni dia mengambil masa yang lebih lama, sebab kalau untuk uji syarat pertama ni, tengok dia kena buat yang ni, satu, evaluate expression 1 ni, lepas tu dia kena, ini evaluate expression ni, lepas tu dia kena evaluate expression yang ni juga, lepas tu baru dia uji pula, digabungkan dua-dua dengan menggunakan AND logical operator. So dia kena buat banyak kerja. Okay. Kalau katalah yang pertama dia uji terus dah true tak apa, tapi katalah dia ada sehingga 20 syarat yang nak diuji, semuanya berbentuk seperti ni, so banyak kerja, dan katalah syarat yang betul adalah syarat yang ke-19. So dia kena uji begitu banyak syarat yang just sia-sia je dia uji syarat. Banyak kerja dia kena buat. Tapi kalau kamu buat coding berbentuk sebegini, dia uji sekali sahaja yang ni. Kalau bukan expression 1, uji pula expression 2, kerjanya lebih sedikit. So, dari aspek itu, coding ini adalah lebih efisien berbanding dengan coding yang kita buat macam ni. Okay. Tapi dari segi hasil jawapan ni, dua-dua boleh menghasilkan jawapan yang sama. So, kalau kamu boleh faham kenapa benda ni terjadi, cubalah buat coding dalam bentuk sebegini. Tapi kalau kamu rasa keliru, buat setakat buat coding macam ni, buat masa ni pun dah bagus. Okay? Okay, boleh faham? Boleh doktor. Boleh ya? Okay, good. Okay, kita continue Okay, sekarang ni saya nak terangkan how it works. Okay, sekarang ni saya gunakan contoh ni lah untuk terangkan macam mana if else if statement ni bekerja. Okay, katalah sekarang ni saya masukkan input 85 untuk markah. Okay, saya masukkan input 85 untuk markah. So, kita sekarang ni kita akan laksanakan if else if statement. If else if statement ni kamu tahu kita ada 5 pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat dan juga pilihan yang kelima. Kita ada 5 pilihan So sekarang ni kita nak uji untuk marks 85. So mula-mula sekali compiler akan evaluate expression yang pertama. Marks greater than or equal to 80. Okay, so kita uji. Marks ni nilainya 85. 85 greater than or equal to 80. Okay, kita uji yang ni. Okay, syarat ni jadi true. Bila ianya true, apa akan dibuat oleh compiler? Dia akan laksanakan statement di bawah expression tadi. Statementnya adalah cout A, print A. So dia akan cetak A. Okay, outputnya dia akan cetak A. Lepas dia dah cetak A, apa akan berlaku? Dia akan berhentikan if else if statement ni. Okay, compiler akan berhentikan terminate the if else if statement ni. Lepas tu dia akan terus keluar daripada if else if statement. Okay, tak buat dah yang berikutnya tu, dia tak akan buat dah. Okay, ini keadaan di mana dia uji untuk marks 85. Sekali dia evaluate terus dia dapat true. Okay, katalah sekarang ni nilai yang dimasukkan adalah
65. Macam ni 65. So bila 65, what will happen? Kita nak tengok. Apa akan berlaku bila nilainya adalah 65? Okay, so apa compiler akan buat? Dia first akan evaluate expression yang pertama. So dia akan evaluate 65 greater or equal to 80. So, boleh nampak? Boleh, false. Okay. So dia akan jadi false kan? Yes, good. False. Dia akan jadi false. Bila ianya false, compiler takkan buat statement di bawah expression ni, dia akan terus evaluate expression 2 pula, expression berikutnya. So expression berikutnya yang ni, marks greater or equal to 70 yang ni. So compiler akan evaluate yang ni pula. So yang ni adalah 70 greater or equal, 65 greater or equal to 70. Macam ni False. False juga kan? So bila yang false, so compiler akan teruskan untuk evaluate expression yang ketiga pula. Yeah. Okay, expression yang ketiga, so dia evaluate, so yang ni adalah 65 greater or equal to 60. Yang ni true ke false? True. True, yes, good. True. Bila ianya true, so compiler sekarang dia akan laksanakan statement under expression ni. Statement, so yang ni dia akan C out C, so dia akan print C. Dia akan print C, lepas dia dah print C, so seterusnya compiler akan terminate if else if statement ni. Dia akan berhentikan if else if statement ni, lepas tu dia akan terus keluar daripada if else if statement. Okay? So sampai sini je dilaksanakan. Kita akan teruskan dah sebab dia dah jumpa true. Once dah jumpa true, dia akan terus keluar daripada if else if statement. Katalah kamu ada 100 pilihan, maksudnya kamu ada if else if sebanyak, semua jumlahnya 100 kali, tapi katalah dia jumpa true tu di expression yang keempat. Lepas dia jumpa expression 4 tu true, dia akan laksanakan statement di bawah expression tu. Lepas tu yang berikutnya, expression 5, expression 6, expression 7 sehingga expression 100 tu dia takkan laksanakan dah. Dia akan terus keluar dah. Dia tak, once dah jumpa true sahaja, dia akan terus keluar. Lepas laksanakan statement under expression tu. So kamu kena faham, if else if statement, dia pilih dan laksanakan satu statement yang true sahaja. Satu atau block of statement yang true sahaja. Yang lain dia takkan laksanakan. Once dah jumpa expression true, dia akan laksanakan statement di bawah expression tersebut. Okay, lepas laksanakan dia akan terus keluar. Itu adalah konsep if else if statement. Okay, faham tak? Boleh faham tak? Faham. Faham Okay, good. Sekarang ni kita lihat di bila masa pula dia akan pergi pada else. Okay, katalah sekarang ni saya pilih markah 48. Macam ni saya pilih markah 48. So dia akan uji, saya padam dulu yang ni Okay, sekarang ni katalah saya pilih markah 48. So mula-mula sekali dia akan evaluate expression yang pertama. So 48 greater or equal to 80.
So yang ni akan menghasilkan false kan? So ini akan jadi False. false. So bila ini false, dia akan compiler akan terus ke expression yang kedua. So expression yang kedua dia uji False juga. 48 greater or equal, false juga kan? False juga. Okay, good. So yang ni once false, dia pergi pada expression yang berikutnya, itu expression ketiga. So dia uji lagi 48 greater or equal to 60. So yang ni juga False. menghasilkan false. Yes. So sekarang ni yang ni pun false. So dia pergi pada expression yang berikutnya, yang ni. So dia uji. So akan menghasilkan 48 greater or equal to 48 greater or equal to 50. So yang ni pun akan False. menghasilkan false. False. False juga kan? Bila semua Ya, doktor. expression yang kita dah letak, kita dah create expression tu semua jadi false. Bila semua tu jadi false, so seterusnya dia akan terus pergi else. Dia kata otherwise, selain daripada ni mesti F, dia cakap macam tu. So dia terus pergi laksanakan yang ni print F. So dia akan print outputnya F. Okay ya? Okay, madam. Okay, sekarang, Okay, doktor. okay ya, kita continue. Okay, cuba lihat contoh ni. Okay, bagi tahu kat saya ada berapa pilihan di sini. Ada berapa pilihan? Tulis dekat bahagian chat. Ada berapa pilihan di sini? Baca soalan ni, lepas tu tengok ada berapa pilihan di sini. Ada 5, doktor. Cuba baca lagi sekali. Ada berapa pilihan kat sini? Cuba baca pilihan dia. Ada berapa pilihan? Ada 4. 4 pilihan kan? Ada 4 Betul, guys. pilihan di sini. Iaitu bentuk transaksi. Bentuk transaksi yang possible adalah deposit, masukkan duit, withdrawal, keluarkan duit, transfer duit ke akaun orang lain, dan satu lagi adalah invalid transactions, transaksi yang tak valid. So ada 4 pilihan di sini. Ada 4 pilihan. Okay, so disebabkan kita ada 4 pilihan, so dia adalah 3, macam saya bagi tahu tadi, kalau 3 atau lebih pilihan, so kita gunakan if, else, if statement. So di sini kita sesuai gunakan if, else, if statement. Okay, kita gunakan if, else, if statement. Okay, kamu tengok, saya dah createkan coding, kamu boleh lihat coding ni. Okay, latihan saya dah sediakan asingnya, nanti saya akan bagi kamu latihan dengan jawapan. Nanti yang tu kamu boleh buat hands-on nanti di rumah. Okay, dalam kelas ni kamu fahamkan konsep dia. Okay, tengok di sini kita ada 4 pilihan. So ini adalah syarat yang pertama. Transaction code equal to D. So sebab kita tahu kalau kita terus nak letak deposit, kita tak boleh terus compare macam tu. Sebab tak dibenarkan dalam C++ syntax. Sebab kalau kita nak gunakan, kita nak compare string, kita kena guna string compare. So disebabkan itu, kita labelkan dia D sebagai deposit. W withdrawal. T transfer. Okay, kita labelkan dia D deposit, withdrawal, T transfer. So nanti kod-kod ni kita boleh gunakan dan kita declare DWT ni dia sebab satu karakter saja, so kita boleh declare dia sebagai char dan kita boleh terus compare guna
relational operator equal to macam tu. Kita boleh gunakan relational operator. Okay, so sekarang ni kita kod ni, transaction code ni kita declare dia sebagai char. Okay, sebab kita nak compare dengan satu karakter sahaja, satu karakter itu, sebab tu kita declare dia sebagai transaction code ni sebagai char. Okay, kamu boleh nampak kita declare transaction code ni sebagai char. Dan kita nak compare dia dengan kod dia, yang ni D untuk D deposit, W untuk withdrawal, T untuk transfer. Okay. Kita guna else, kita kata selain daripada itu, katalah kita masukkan kod M, Z, Q atau any other kod yang salah, itu akan pergi pada else. Otherwise, selain daripada itu. Okay, ini adalah expression dia. Expression 1, expression yang ketiga. Dan else ni dia mewakili expression yang keempat. Okay, kalau kod dia valid code, macam ni ya, dia kata kalau ianya valid code, for valid code, dia kata for valid transaction enter amount. Kalau kita masukkan kod yang betul, so kita perlu masukkan amount. Katalah kalau kita nak deposit, simpan duit, banyak mana nak simpan. Kalau kita nak keluarkan duit, banyak mana kita nak keluarkan duit. Kalau kita nak transfer ke akaun orang lain, banyak mana kita nak transfer. So kita perlu nyatakan amount dia. Okay, amount dia. So untuk transaction, valid transaction ni kita perlu masukkan amount ni. C in amount. Yang ni pun ada C in amount, kamu boleh nampak. Yang ni pun ada C in amount. Yang atas ni, yang ni, ini cuma maklumat tambahan from the user. Okay, kita from the user. Deposit transaction, enter amount. Ini kita tulis untuk memudahkan pengguna untuk tahu apa input yang perlu dimasukkan. Okay, ini kita panggil dia sebagai from the user ya. Ini from the user, memberi instruction kepada pengguna input apa perlu dimasukkan. Yang ini pun sama. Okay, this also same. Okay, so untuk valid transaction, codingnya sama ya, kamu boleh nampak codingnya sama je. Cuma kita tulis dalam bentuk from the user ni, kita tulis bentuk transaksi dia. Yang berbeza itu saja yang beza di sini, yang lain sama je. Sebab kalau deposit transaction, kita nyatakan deposit transaction, kalau withdrawal transaction itu yang beza. Dari segi enter amount tu sama je. Okey, yang totally berbeza adalah bila kita silap masukkan kod else ni. Untuk else, kita nyatakan invalid transaction, please enter the correct transaction code. Okey. Okay, ini yang kamu kena ingat, kalau lebih daripada tiga atau lebih pilihan, kita kena guna if, else, if statement. Okay, latihan dia yang nak buat ni nanti lepas kelas nanti saya akan bagi soalan dan juga beserta jawapan, nanti kamu boleh answer nah. Okay, ini adalah nested, kita continue dengan nested if. Nested if ni, dia adalah satu keadaan di mana dalam if ada if yang lain. Itu kita panggil dia sebagai nested if. Konsepnya itu saja. Dalam if ada if. Itu kita panggil dia sebagai nested if.
Ini contoh ini contoh. Okay, saya bagi very simple contoh. Kalau saya tulis macam ni, if age less than 3, boy, yang kita pernah lihat dulu kan sebelum ni kata macam ni. If age less than 3, kita tahu dia adalah, maksud dalam dia kita uji lagi. If gender sama dengan M. Okay. So kita print, lepas tu kita print. Contoh kita print. So ini dalam if ada another if. Ini kita panggil dia sebagai nested if. Dalam if ada another if. So this one we call it as a nested if. Kata saya tulis macam ni Okay, saya tulis macam ni, kanak-kanak. Lepas tu bila saya uji lagi, kalau male saya kata lelaki. Macam ni saya print. Katalah. Ini pun nested if. Sebab dalam if ada another if. Sebab block of statement ini adalah kepunyaan if. So dalam block of statement ni ada if kan. So ini pun adalah nested if. Boleh tak faham konsep nested if tu apa dia? Boleh faham tak? Boleh ke? Boleh dalam if ada another if. Dia boleh jadi dalam if tu ada if else. Dalam if tu boleh ada if else, if else, if else, if. Semua tu kalau wujud keadaan seperti tu kita panggil dia sebagai nested, kita panggil dia sebagai nested if. Okay, saya tunjuk contoh yang mudah ni dulu sebelum saya tunjuk contoh yang ni Yang ni. Yang ni pun nested if juga. Macam yang sebelum ni pun nested if juga. Yang ni pun sama juga nested if. Macam yang ni dalam if. Okay. Semua ni, ini if else kan. If else ni adalah kepunyaan if yang atas ni. Okay. Ini semua satu. Ini semua ni kita anggap dia sebagai satu dan dia adalah kepunyaan. Kalau expression satu ini true, maka ini akan dilaksanakan. If else yang warna merah ni akan dilaksanakan. Either one, sama ada expression 2 ni dilaksanakan atau else ni akan dilaksanakan. Okay. Di bawah if ni pula ada lagi if. Okay, ada lagi if. Semua if else yang warna hijau ni adalah kepunyaan expression 2 ni. Boleh saya buatkan bentuk macam ni untuk tunjukkan pada kamu nested if ni boleh wujud dalam keadaan seperti ini. Okay? Dan tidak semestinya dia wujud dalam keadaan ni. Ini boleh wujud dalam keadaan ni, maksudnya. Okay, di sini diberi satu contoh coding. Okay, diberi satu contoh coding. Dalam contoh coding ni kita gunakan, kat luar ni kan boleh nampak, kita gunakan if, else, if. Okay, kita gunakan if, else, if. Yang ni.
Okay, dalam if yang pertama ni, pilihan expression yang pertama ni, dia ada, di bawah dia ada nested if. Okay, nampak tak ada nested if? Sebab dalam if tu ada another if. Okay, dalam if tu ada another if. Maksudnya kalau syarat yang expression yang pertama tu true, so dia akan uji lagi syarat-syarat lain lagi dalam dia. Dia uji lagi. So macam coding ni, dia nak uji sama ada pekerja tu adalah pekerja tetap atau pekerja sementara. Okey, dia cari T ni untuk tetap, S ni adalah untuk sementara. So dia uji dulu, pekerja tu adakah pekerja tetap atau pekerja sementara. Okey, kalau dia pekerja tetap, ada pengiraan bonus yang tertentu untuk pekerja tetap tersebut. Kalau pekerja tetap tu dah bekerja lebih daripada 7 tahun, okey, kalau pekerja tetap tu dah kerja lebih daripada 7 tahun, maka mereka akan dapat 2 bulan bonus. Kalau pekerja tetap tu bekerja kurang atau sama dengan 7 tahun, maka mereka akan dapat 1 bulan bonus. Okey, itu yang syarat yang diuji di sini. Okay, maksudnya untuk pekerja tetap tu ada syarat lain nak diuji. Dalam keadaan macam itulah kita akan create nested if. Yang manakala kalau dia pekerja sementara, S ni untuk sementara ya. Pekerja sementara, kalau dia pekerja sementara, dia cuma akan dapat bonus half month salary saja. Setengah bulan gaji saja kalau dia adalah pekerja sementara. Okay. Yang satu lagi else itu salah status. Kalau katalah user tu dia masukkan selain daripada status T atau S, maka itu adalah dikira salah status atau invalid status. Okey. Cuma di sini dia mula-mula dia akan minta pengguna masukkan dulu dia punya status, sama ada dia nak determine sama ada dia pekerja tetap atau pekerja sementara. Kalau dia pekerja tetap, dia akan uji berapa lama pekerja tu dah bekerja di syarikat tersebut. Kalau lebih daripada 7 tahun, dia akan dapat 2 bulan bonus. Kalau kurang atau sama dengan 7 tahun, akan dapat 1 bulan bonus. Okey, kalau dia pekerja sementara, dia cuma akan dapat setengah bulan bonus. Itu yang dibuat oleh coding ni ya. Nanti kamu boleh go through coding ni. Saya explain secara umum apa yang dilaksanakan oleh coding ni. Okey, ini dia punya penerangan ini ya. Okey, sekarang ni kita lihat tentang range. Okay, checking numeric ranges with logical operator. Used to test if a value falls inside a range. Okay, macam saya bagi tahu kamu, kalau kita nak uji range, kita kena letak had bawah, had atas. Okay. Lepas tu, kita combine dia dengan AND logical operator. Ni ya, contohnya macam ni. Okay, range ni dia uji sama ada, saya ubah sikit dekat sini, saya nak ubah coding ni sikit. Saya ubah grade ni kepada marks Saya ubah kepada marks. Okay, so sekarang ni kamu tengok, kalau marks ni lebih besar atau sama dengan kosong, okay, marks greater or equal to 0 and marks less or equal to 100, so maksudnya dia adalah valid marks. Sebab marks ni kita tahu markah ni range dia adalah 0 hingga 100. Dia tak boleh negatif 2, negatif 3 ke ataupun 120 ke, tak boleh sebab dah memang range markahnya 0 hingga 100. So macam mana kita nak pastikan, maksudnya kita nak semak kata markah yang betul dimasukkan, kita boleh gunakan set range macam ni. Okay. Macam mana pula kita nak test markah yang dimasukkan itu adalah di luar range.
Okay, di luar range. So kita boleh gunakan O. Kita boleh gunakan O logical operator. So yang ni saya tukar grade ni kepada marks supaya senang kamu nak imagine. Okay, sekarang ni kalau kita kata kalau marks tu kurang daripada marks less than 0 or marks greater than 100. Kita kata kalau markah tu kurang daripada 0 ataupun markah tu lebih daripada 100, maka ia adalah invalid mark. Markah tu tidak valid. So, untuk nak uji, so kamu kena, kamu boleh bayangkan kalau kamu nak cari dalam range, kalau kamu nak create range, dalam range, kamu kena gunakan AND logical operator. Kalau kamu nak uji di luar range, kamu kena gunakan OR logical operator. Itu yang nak ditunjuk di sini supaya kamu dapat idea bila kamu ada masalah seperti itu. Yang mana satu patut kamu guna. Okey, yang ni pula, kalau dalam matematik, kita tulis macam ni. Okay, kita boleh tulis macam ni dalam matematik. Maksudnya yang ni marks greater or equal to 0 then marks less or equal to 100. So macam ni kalau kita tulis dalam matematik dia adalah valid. Tapi dalam C++ syntax kita tak boleh tulis seperti ini. Kalau untuk yang ni warna merah ni sepatutnya tulis seperti ini. Okay, baru ianya valid. Okay, sintek penulisan dalam C++. Okay, kita continue. Yang ni kita nak gunakan comparing string. Okay, ini kalau kita nak compare string, maksudnya kita nak bandingkan dua string dan kita nak tentukan sama ada dua-dua string tu sama tak? Macam katalah, kita letak satu string tu nama dia Anita. Satu lagi string kita letak nama Anita juga. So kita nak compare. Adakah dua-dua string ni sama? Kalau kita boleh gunakan string compare. Anita sama dengan Anita. Kita boleh guna. Kita tak boleh guna equal to operator. Equal to operator tak boleh buat benda ni. Dia boleh compare char. Okay, dia boleh compare char tapi string dia tak boleh compare. So kalau kamu nak compare ni, kamu kena gunakan string compare. Okay, so macam mana kita nak gunakan string compare, saya akan explain sekejap lagi. Okay, string compare, dia akan compare character by character. Okay, ini adalah cara yang function dalam string compare yang kita guna. str, string, lepas tu cmp, compare. String compare, okay. Okay, okay, untuk kita nak baca string, macam dulu kan saya bagi tahu kamu, kalau kamu just guna cin macam ni. Kalau kamu nak baca string, kalau kamu guna cin, katalah di sini, kamu letak first string ni katalah string, kalau kamu baca macam ni, dia cuma boleh baca string tu sehingga jumpa space. Kalau dah jumpa space dia akan baca setakat jumpa space je. Okay, kalau katalah nama orang, katalah Anita Mui macam tu, dia cuma akan ambil nama Anita saja. Mui tu dia takkan ambil. Okay. So yang depan tu je dia akan ambil yang depan saja kalau kamu guna cin. Tapi kalau kamu nak baca semua nama tu, kata Anita Mui, kamu nak bagi baca semua, kamu kena buat macam ni.
kamu kena guna cin, lepas tu ada dot, lepas tu guna get line. Satu line, baca satu line get line. Lepas tu dalam kurungan ni kamu letak nama string tersebut, nama variable kamu tu first string. Lepas tu kamu bagi tahu size string tu. Mungkin size tu katalah 20 ke 30 ke, kamu kena nyatakan. So dia boleh baca, walaupun ada space dia boleh baca. Okay, nanti saya akan tunjuk contohnya macam mana kamu boleh buat benda ni. Okay, sekarang ni kita nak compare string. So macam mana kita nak compare string ni? Okay, comparing string. Comparing string katalah kita ada dua string, kita nak compare dua-dua string tu sama atau tidak. Okay, ini cara kita nak compare string. Kita letak string compare. Ini satu function string compare ni. Function maksudnya satu function, built-in function. Kita panggil daripada library, maksudnya function tu dah ada dah dalam C++. Kita just panggil dan guna saja. Okay, str1 ni adalah ini satu string dan ini adalah string number 2. Nama ni kita yang bagi. String str1, str2 tu adalah nama yang kita bagi. Yang first string ni pun adalah nama yang kita bagi. Ni pun nama kita bagi. Sama juga, dua-dua nama ni pun kita yang bagi. Okay, sekarang ni kita nak compare string 1 dengan string 2. Bila kita compare, kalau dua-dua string ni sama, katalah sekarang ni if dua-dua string sama, katalah string 1 dengan string 2 ni sama, maka dia akan pulangkan nilai kosong. Dia akan pulangkan nilai 0 ya. Okay, kalau tak sama, dia akan return negative or positive value. So yang kamu kena ingat, kalau dua-dua string sama, dia akan return value 0. Okay, sekarang ini adalah coding lengkap yang kamu boleh gunakan untuk test dia. Okay, ini adalah coding lengkap yang kamu boleh guna untuk test dia. Okay, tengok yang ni ya. Tengok coding ni. So sekarang ni kita declare size string, maksudnya bila disebut size maksudnya bilangan karakter yang kamu boleh letak dalam string tu. Di sini adalah 20, bilangan karakter dia 20. So kita create kita create array of char di sini 2. First string, lepas tu kita create satu lagi adalah second string dan ini kita letak size-nya. Ini adalah array of char. Okay, array of char. Okay, lepas tu sekarang ni kita nak baca first string ni, kita baca first string ni apa, lepas tu kita baca second string, yang ni pula second string. Okay, lepas tu kita boleh compare dua-dua string ni. Kita boleh compare, yang ni string compare first string, second string. Kalau dua-duanya sama dia akan return nilai 0. So kita boleh compare kalau dua-duanya sama. So kita compare adakah hasil yang dipulangkan di return daripada string compare ni 0. Kalau 0 maksudnya dua-dua string tu sama. Kalau di return nilai selain daripada 0 maksudnya dia bukan sama, string yang sama. So ini kita gunakan dengan array of char ya. Kita gunakan dengan array of char. Kalau kita gunakan string caranya lain, itu saya akan ajar kamu kemudian. Yang ini kita gunakan array of char. Array of char
kita kena guna string compare. Kalau kita guna array of char, kalau kamu nak compare dua string, kamu mesti gunakan string compare. Ingat yang tu So sekarang ni saya nak tunjuk coding ni. Bila saya laksanakan, apa akan berlaku. Okay, sekarang ni saya tunjuk pada kamu. Okay, saya ambil yang ni, share. Okay, sekarang ni saya copy paste di sini. Okay, saya copy paste coding tadi. So sekarang kamu tengok apa berlaku Okay, saya dah compile. So dia tak ada error. So sekarang saya run coding ni. Okay, sekarang ni saya masukkan nama Anita. Okay. First string, second string also saya masukkan nama Anita. So dia akan keluar, you enter same string twice. Okay. Sekarang ni saya run lagi. Saya masukkan, tengok saya bagi space Saya bagi space. Dia boleh detect, you enter the same string twice. Okay, yang ni kamu boleh gunakan array of char ni kalau kamu nak masukkan input yang ada space macam ni. Cara bacanya kamu kena guna cin get line macam ni Okay, sekarang ni kalau saya masukkan yang tak sama, string yang tak sama, kamu tengok apa jadi. Macam ni saya masukkan satu Anita, satu sama Anissa. Yang salah yang beza di sini ada T dengan S sahaja. Tengok dia detect Your string is not same. Pasal tak? Dia boleh detect. Sekarang ni saya tunjuk satu lagi contoh yang ada space. Okay, saya masukkan yang ni. Satu lagi saya masukkan ni. Beza dia I dengan U. Satu saja beza dia kan, tapi dia boleh detect. Nampak tak? The string is not same. So benda ni sesuai kamu kena gunakan string compare kalau kamu gunakan array of char. Array of char gunakan string compare. Tak boleh nak compare dua string kalau kamu gunakan equal to operator, kalau kamu gunakan array of char. Ingat yang tu. Okay, kita continue Kita continue. Sekarang kita tengok switch statement. Okay, the switch construct is an elegant alternative to the more complex. Okay, ni tak nampak kan? Okay, sekejap. Okay, kita sekarang continue dengan switch statement. Okay, the switch construct is an elegant alternative to the more complex if-else-if construct, which is more difficult to read and understand. Switch statement just can be implemented for expression with an integer or character constant. Okay, switch statement ni kamu boleh gunakan dengan tujuan yang sama macam kamu gunakan untuk if-else-if. Dia boleh gunakan untuk banyak pilihan. Okay, dia boleh gunakan untuk banyak pilihan.
kamu sesuai gunakan switch statement tapi dengan syarat kamu cuma nak implement expression tu dengan menggunakan integer atau character constant sahaja. Okay, dia tak boleh nak uji A lebih besar daripada 10, A greater than 10. Tak boleh, kamu tak boleh guna switch statement untuk tujuan macam tu. A greater than 10 atau A less than 20. Macam tu kamu nak uji tak boleh dalam switch statement. Okay, dalam C++ tak boleh. Tapi kamu boleh uji A equal to 10. A equal to C, karakter C. Itu boleh. Itu boleh diuji dalam switch statement. Nanti kita akan lihat contoh. Ini adalah sintak bagi switch statement. Switch statement ni kamu tengok dia ada switch. Lepas tu dia ada expression. Lepas tu letak kurungan kita sebab semua ni di bawah switch statement. Okay, semua ni di bawah switch statement ni. So dalam switch statement dan contoh ni okay, kita ada sehingga, kita boleh kata di sini kita ada sehingga n plus 1 pilihan. So expression yang terakhir di sini adalah n. So ada satu lagi expression last statement. So n plus 1 pilihan di sini. So kita akan letak case. Case ni adalah satu sintak yang kita mesti letak case 1. Boleh kata ini case 1, case 2. Lepas tu ada banyak case. Ini merupakan case n. Okay, case n. Dan yang terakhir sekali adalah default. Okay. So case 1, lepas case 1 kita akan letak semicolon. So semicolon, 2 titik bertindih macam ni. Lepas tu case 2 kita akan letak titik bertindih. Setiap case kita akan letak titik bertindih macam ni. Default itself also kita akan letak 2 titik bertindih macam ni. Okay. Lepas tu kalau suatu di bawah suatu case tu dia akan ada statement yang perlu dilaksanakan. Ini maksudnya case 1 ni dia statement 1, case 2 ni ada statement 2, case 3 ada case n ni ada statement n. Macam tu Okay, yang last statement ni adalah kepunyaan default ni. Lepas tu, lepas setiap case dia ada break. Nampak tak? Setiap case. Case 1 ada break, case 2 pun ada break, case n pun ada break. Kecuali default tak ada break. Okay, kenapa kita perlu letak break? Break tu dia macam break. Okay, kita break macam break kereta kita break, berhenti. Berhenti dan terus keluar daripada switch statement. Itu maksud dia di sini. So kalau kita katalah case 1 tu jadi true, so kita akan laksanakan statement tu dan bila kita jumpa break, kita akan terus berhentikan switch statement tu dan keluar daripada switch statement. Itu perlunya letak break. Break ni kita yang kena letak sendiri. Okay, break ni kita kena letak sendiri. Setiap case tu kita akan letak break. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu kita mungkin tak letak break. Tapi secara umumnya setiap case kita akan letak break. Kecuali default kita tak letak break. Okay. Dalam if statement, kita tak perlu letak break ke apa. Once condition yang true dijumpai, statement di bawah condition tersebut akan dilaksanakan dan automatically compiler akan berhentikan if statement tu dan terus akan keluar daripada if statement. Tapi keadaan sebegitu tidak wujud dalam switch. Switch ni break tu kita yang break. Dah selesai dah. Dah jumpa dah true. Selesaikan statement di bawah case tersebut, lepas tu terus berhentikan switch statement tu kita yang kena buat sendiri. Kita yang kena letak break. Okay. Kita lihat contoh sebab
baru kamu senang nak bayangkan. Okey, ini dia punya penerangan, ni kamu boleh baca sendiri. So saya cuma terangkan yang ni. Terangkan ini based on this example. Okey, sebelum saya terangkan, saya nak tanya ada berapa pilihan di sini? Tulis dekat bahagian chat ada berapa pilihan di sini? Letak dekat bahagian chat ada berapa pilihan di sini? Okay, cuba tulis dekat chat ada berapa pilihan di sini. Setiap kes tu adalah satu pilihan. Ada berapa pilihan di sini? Ada Yes. 4 termasuk Ada. default. Yes, good. Ada 4 pilihan di sini. Setiap kes tu adalah satu pilihan. Default tu pun termasuk satu lagi pilihan. So jumlahnya 4 pilihan. Setiap kes tu satu pilihan. Dan default pun satu pilihan lagi. So kita ada 4 pilihan. Okay? So sekarang ni saya akan explain how it works. Cuba fahamkan ya. Okey, yang ni kan case 1. Apa maksud dia case 1? Case 1 maksudnya, saya tulis kat sini. Okay, case 1 ni, macam mana kamu nak baca dia, kamu ambil yang ni, numbers ni. Ini kita letak satu variable yang kita nak uji kan. So kamu kena bayangkan dia seperti ni. Number equal to 1. Macam ni. Okay, dia macam ni. Number equal to 1. Ini syarat yang pertama, dia uji. Okay. Yang ni pula, dia uji number equal to 2. Okay, dari mana saya dapat number? Ni saya dapat dari sini. Sebelah switch ni kan dia dalam kurungan tu kita letak variable yang kita nak uji. So kita uji untuk number tu lah. Kalau number is equal, number equal to 1. Yang ini number equal to 2. So yang ni pula apa dia? Kan macam mana kita nak tulis yang ni? Cuba kamu tulis dekat chat, saya nak tengok. Cuba tulis untuk yang ni, yang saya buat kurungan ni. Cuba tulis, saya patut tulis apa kat sini? Case 3 ni. Cuba kamu tulis dekat bahagian chat. Number equal to 3. Yes, good. Number equal to 3. Number equal to 3. Yang ni. Cuma kita tak tulislah benda ni terus, tapi macam tu lah kamu baca dia ya. Kamu kena baca dia macam tu. Manakala default ni sama macam else, otherwise. Default tu sama macam else, otherwise. So kita boleh lihat di sini kita ada 4 pilihan. Satu number equal to 1, number equal to 2, number equal to 3 dan yang terakhir default tu otherwise, selain daripada itu. Okay, sekarang ni kita cuba trace output. Okay, katalah sekarang ni number yang kita masukkan adalah 1. Apa akan berlaku? Number yang kita masukkan adalah 1. Okay. So sekarang number ni akan jadi 1. Number ni akan jadi 1. So dia uji, pertama sekali dia akan uji case 1. So dia uji number equal to 1. So 1 equal to 1.
1 equal to 1 akan jadi true. So ini akan jadi 1 equal to 1. So ini akan jadi true. One equal to 1 will be true. Bila ianya true, maka statement bawah kes tersebut akan dilaksanakan. So dia akan print 1. Akan print 1. Lepas print 1 ni dia jumpa break. Bila dia jumpa break, maksudnya dia kena keluar, dia kena berhentikan pelaksanaan switch statement tu dan dia keluar daripada switch statement. Dia berhentikan switch statement tu. Terminate from the switch statement. Keluar ke sini. Okay, faham? Faham, Doktor. So sekarang ni cuba saya ubah input. Saya kata sekarang masukkan number dia 3. So bila masukkan number 3, apa berlaku? Okay. So sekarang number dia adalah 3. So dia akan uji syarat tu. Dia akan uji 3 equal to 1. So ini akan jadi False. false. Yes. False. Lepas tu dia akan uji pula yang berikutnya. Bila ianya false, dia tak akan buat statement under case tersebut. Dia akan pergi uji case number 2 pula. So dia akan uji case number 2. So case ni pula dia uji. So sekarang ni 3 is equal to 2 dia uji. So 3 equal to 2 also false. Kan? Okay, sekarang ni yang ni pun false. So bila false dia tak akan buat statement under case tu, dia akan pergi uji syarat yang berikutnya, case yang berikutnya. So dia akan yang berikutnya. So yang ni akan jadi 3 equal to 3. So ini akan jadi true ke false? 3 equal 3? True kan? So dia akan jadi true. So bila ianya true, so compiler akan laksanakan statement under case tersebut. So dia akan cetak 3. Lepas dia dah cetak 3, then dia jumpa break. Bila jumpa break, maksudnya kita kata kat compiler, terminate daripada switch statement. So dia akan terminate daripada switch statement. Dia akan terus keluar. Okay? Kalau semua syarat-syarat tu uji, semuanya false, barulah default akan dilaksanakan. Okay, kalau semua syarat tu false, barulah default akan dilaksanakan. Contohnya kita inputkan 5. Kita masukkan input 5. So bila kita masukkan input 5, so case 1 pun akan jadi false, case 2 pun akan jadi false, case 3 pun akan jadi false. So in such situation, dia akan pergi ke default. Okay. Default, then dia akan print other number. Kalau kita masukkan 5, nombor 5. Macam tu lah switch statement dilaksanakan. Okay. So apa akan berlaku kalau kita lupa letak break? Okay. Apa akan berlaku jika kita lupa letak break? Okay, saya gunakan contoh yang ni untuk terangkan pada kamu apa akan berlaku kalau terlupa letak break. Okay, sekarang ni katalah saya terlupa letak break kat yang kedua ni. Saya ambil yang kedua break. Saya terlupa letak break kat sini. Okay, tengok dengar dengan teliti benda ni. So yang case 1 ada break, case 3 ada break, cuma case 2 tu tak ada break. Tadi saya dah explain dah, kalau ada break apa akan berlaku kan. Jumpa break akan terus terminate from the switch statement dan keluar dari switch statement. Sekarang ni katalah saya masukkan input 2, 2. Okay, saya masukkan input 2, 2. So number sekarang adalah 2.
So kita uji syarat 2 equal to 1, case 1, 2 equal to 1 akan jadi false. So yang pertama ni akan jadi false. Of course akan jadi false. Yang ni saya padam dulu. Okay, lepas tu disebabkan ianya false maka dia akan pergi uji case 2. Case 2 dia uji 2 equal to 2. Okay, dia akan jadi true. Okay, bila ianya true, statement di bawah case tersebut akan dilaksanakan. So dia akan print 2. Dia akan print 2. Betul tak? Dia akan print 2. Lepas tu dia tengok tak ada break. So dia rasa tak ada break. Oh, continue laksanakan saja. Lepas tu dia tengok case yang ni dia tak buat apa-apa. Yang ni dia tak buat apa-apa. Lepas tu dia jumpa lagi ada print kan? Print 3. So dia akan print 3. Mula print 2, lepas tu dia akan print 3. Lepas tu dia jumpa break. Bila dia jumpa break, baru dia kata kena keluar daripada switch statement. Baru dia akan berhentikan switch statement, lepas dia akan terminate. Dia akan terminate daripada switch statement. Barulah dia keluar daripada switch statement, so kita akan dapat jawapan salah. Faham? So break tu tak boleh lupa. Okay, ada keadaan kita tak letak break, itu keadaan-keadaan tertentu. Tapi dalam keadaan contoh macam ni, mesti kena letak break. Faham tak? Penting boleh faham tak kenapa break kena letak? Faham. Faham. Okay. So break kena letak ya. Okay, break used to exit a switch statement. If it is left out, the program falls through the remaining statement in the switch statement. Macam saya terangkan tadi lah ya. Okay, selain daripada kamu gunakan integer constant, macam tadi 1, 2, 3 tu integer constant, kita juga boleh gunakan character constant macam yang ni. AB. AB ni adalah character constant. Okay, kita juga boleh gunakan character constant untuk kita create case. Kita boleh gunakan character constant. Okay, cuba lihat contoh ni. Boleh kamu bagi tahu saya ada berapa pilihan di sini? Tulis dekat bahagian chat ada berapa pilihan di sini? Ada Tulis 3. 3 pilihan, yes, good. Ada 3 pilihan di sini iaitu case A, case B dan satu lagi adalah default. So kita ada 3 pilihan di sini. Okay. Input yang kita akan masukkan di sini adalah grade. Grade ni adalah char. Maksudnya dia boleh terima satu aksara, one character. Score karakter tu kamu tahu kan macam A satu karakter, C satu karakter, macam tanda hash satu karakter. Okay. So yang ni pun sama juga. So kita uji pun same thing lah macam tadi saya tunjuk. Grade is equal to A. Dia uji macam tu lah ya. Nanti dia akan uji macam tu. So yang ni case B ni dia akan uji. Grade is equal B. Macam ni lah ya. Macam ni. Okay. So dalam contoh ni kalau katalah kalau grade tu A atau B, so dia akan print you deserve to take the principle of programming prerequisite are fulfilled. Okay, kalau A atau B, so dia boleh ambil khusus ni.
Okay, kalau selain daripada, maksudnya mula-mula kita diminta untuk masukkan grade yang kita dah dapat untuk district matematik. Kalau district matematik kita dapat A atau B, maka kita deserve untuk ambil principle of programming. Yang default ni otherwise. Kalau dapat grade selain daripada itu, dia akan print you are not deserve to take the principle of programming course. Prerequisite are not fulfilled. Minimum B in discrete math. Itu yang akan dilaksanakan oleh program ni. Okay, so kalau katalah student tu dapat grade B, katalah dalam discrete mathematics dia dapat grade B. Contoh ya, saya tunjuk contoh trace output. So katalah dia dapat B in discrete maths. So grade sekarang akan jadi B. Okay, grade akan jadi B. So syarat yang pertama, case pertama dia uji yang ni. So dia uji B equal to A. So B equal to A ni akan jadi true ke false? False. False, yes, good. Dia jadi false. Bila ianya false, maka ia tidak akan, case A tak akan dilaksanakan. Seterusnya dia uji case B. Case B sekarang kita uji B equal to B. So yang ni akan jadi True. true. Yes. Dia jadi true. So bila ianya true, maka dia akan print untuk kita, you deserve to take principle of programming course. Prerequisite are fulfilled. Lepas tu dia jumpa break. Nampak dah break? Dia jumpa break. Bila jumpa break, so dia akan terus exit daripada switch statement. Dia akan terus terminate dan exit from switch statement. Macam itulah ya dilaksanakan. So lepas dia dah terminate, keluar kat sini, seterusnya dia akan print star ni. Seterusnya ini dia print star ni. Okay, dia akan print star. Statement ni, yang ni sprint ni, ini bukan kepunyaan switch statement. Bukan ya, ini di luar switch statement. Yang kepunyaan switch statement ni yang dalam blok dia sahaja, yang ada open curly bracket, close curly bracket sahaja. Yang ni bukan. Yang ni kepunyaan program ni. Okay, kepunyaan program ni tapi bukan kepunyaan switch statement. Okay, ini cuma nak bagi kamu sedikit gambaran bahawa kamu juga boleh tulis if else statement macam ni. Okay, nanti saya tunjuk ni bukan apa. Nanti kalau kamu jumpa macam di mana-mana, nanti kamu kata macam kamu rasa coding tak valid, sebenarnya boleh boleh tulis seperti ini. Dan kita boleh gunakan macam ni kalau dia cuma ada satu statement saja macam ni. Cuma ada satu statement macam ni saja. Boleh gunakan cara ni. Okay, ini adalah expression yang kita nak uji. X less than 0. Ini kita nak uji sama maksud macam ni. Kita uji X less than 0. Kalau true, dia akan laksanakan statement yang pertama ni. Kalau false, dia akan laksanakan statement yang kedua ni. Okay? Dan samalah maksudnya macam ni ya, sama maksud. Sebab dia cuma ada satu statement sahaja, yang ni sebab di bawah setiap if tu, yang ni satu statement sahaja, di sini pun satu statement sahaja. Kalau nak tulis macam ni pun betul. Okay, yang ni pula, kalau ditulis coding seperti ni, ini bukan bermaksud coding tu salah ya. Boleh juga tulis seperti tu. Macam di sini, dia gunakan relational operator untuk uji X less or equal to Y. Macam ni dia uji. X less or equal to Y, lepas tu hasilnya dia akan assign kepada result. Ini tak salah dari segi coding ni masih betul. So kita tahu bila kita guna relational operator macam ni, hasilnya akan jadi true atau false. Jadi kalau hasilnya true, maka
dia akan jadi 1, result akan jadi 1. Kalau hasilnya false, maka result akan jadi 0. Itu hasil daripada pelaksanaan statement ni. Okay, macam yang ni kita ambil contoh ni. Okay, let's say X 10, Y negative 7. So kita gantikan dekat sini. What is the result? So 10 less or equal to negative 7. So ini akan jadi 10 less or equal to negative 7 akan jadi true ke false? False. False. Yes, good. Dia akan jadi false. Bila false nilainya akan jadi kosong ke 1? 0. Kosong. Yes. Okay, akan jadi 0 so the result will be 0. Okay. Okay, ini adalah latihan. Yang ni saya tak terangkan sebab saya letak latihan sini, jawapan dah ada dah kat sini. Okay, saya dah buatkan jawapan untuk kamu. So cuba buat sendiri. Lepas tu kamu semak dengan jawapan yang ada kat sini. Sama ada kamu buat dengan betul. Kalau ada silap, kamu identify what is the mistake. Kalau ada soalan, kamu boleh WhatsApp saya. Okay, lepas tu saya akan masukkan dalam My Guru latihan dan juga jawapan. Cuba buatlah nanti untuk yang minggu lepas punya tu, nanti saya akan bagi, saya akan tengok balik, nanti saya akan bagi